Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Cikgu Peja. Hari ini sambungan bab asid, base dan garam 6.3 dan 6.4. Okay, kita nak tengok 6.3 dahulu. Okay, jadi sebelum kita mula, jom kita baca doa. A'udzubillahi samil-alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Okey, paparan skrin saya jelas ya, nampak dengan jelas. Okey, so hari ini kita nak pergi kepada 6.3 sambungan kepada apa yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu 6.1 dan 6.2. Okey, so tajuknya masih lagi asid, base dan garam. Okey, kenal apakah itu, apakah yang dimaksudkan dengan kekuatan asid. Okey, hari ini kita nak belajar apa? Hari ini kita akan mendefinisi asid kuat, asid lemah, alkali kuat dan alkali lemah. Dan juga apa yang kita boleh buat adalah menerangkan kekuatan asid dan alkali berdasarkan darjah penceraian di dalam air. Apa maksud darjah penceraian dalam air? Okey, kalau nak tanya boleh tanya terus ya. Jangan simpan-simpan. Okey, jangan sogok-sogoklah nak tanya tu. Tanya terus. Okey. Jadi apakah kita tengok ya kat sini, saya ada senaraikan beberapa jenis asid kuat dan juga asid lemah. Strong acid dengan weak acid. Okey, strong acid tu contohnya hydrochloric acid, nitric acid, acid nitrik, hydroiodic acid, okey, perchloric acid, chloric acid. Okey, yang kalau contoh weak acid ni, weak acid, acid sulfurous, acid metanoic, acid fosforik, acid nitrous dan juga acid hydrofluorous. Okey, ini contoh-contoh lah, contoh-contoh acid kuat dan juga acid lemah. Okey. Yang biasa kita akan guna dekat makmal, dekat sini ada asid hidroklorik, asid nitrik, tapi kita ada lagi asid yang biasa dalam makmal, asid etanoik. Asid etanoik adalah weak acid, asid lemah. Kemudian kita ada asid metanoik, juga asid lemah. Okey. So itu adalah contoh-contoh lah asid lemah dengan asid kuat. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan asid kuat dan asid lemah? Okey, so kita tengok role model yang berlaku kat sini. Bolehkah anda nyatakan persamaan ataupun perbezaan antara dua asid ini? Nampak tu asid apa yang ada tu? Kita ada asid, ni asid etanoik, okay, CH3COOH, dan satu lagi ialah HCl, asid hidroklorik. Okey, kedua-dua asid ini adalah asid monoprotik. Apa yang maksud asid monoprotik? Kita dah belajar sebelum ni. Menghasilkan satu ion hidrogen. Ya, betul. Dia akan mengion di dalam air untuk menghasilkan satu ion hidrogen. Okey, terima kasih Anisha. Okey, so itu adalah yang dimaksudkan dengan asid monoprotik. Kedua-duanya adalah asid monoprotik. Dua-dua mengion, iaitu asid etanoik pun mengion dalam air untuk menghasilkan satu ion hidrogen. Asid hidroklorik juga mengion di dalam air untuk menghasilkan satu ion hidrogen. Tetapi ada bezanya antara dua tu. Satu adalah asid lemah, manakala satu lagi adalah asid kuat. Okey, HCl adalah asid kuat, asid etanoik adalah asid lemah. Okey, kenapa dipanggil sebagai asid lemah dengan asid kuat? Kekuatan asid bergantung kepada darjah penceraiannya ataupun pengion. Sebutan darjah penceraian tu samalah maksudnya dengan pengionan asid di dalam air. Sama maksudnya. Darjah penceraian tu maksudnya sama dengan kekuatan pengionan dia. Okey, darjah pengionannya. Okey. Jadi alkali kuat juga sama. Alkali kuat juga bergantung kepada darjah pengionan di dalam air. Okey, darjah pengionan di dalam air. Darjah penceraian dengan darjah pengionan tu benda yang sama. Penceraian ataupun pengionan adalah sama maksudnya. Okey. Nanti kita tengok satu-satu. Okey, cuba kita tengok asid kuat. Asid kuat, ni contoh asid kuat adalah asid hidroklorik, HCl. Okey, ini adalah gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida berbentuk molekul. Tak ada air lagi dalam ni. Tak ada air, dia masih lagi dalam bentuk molekul. Kalau kamu letak kertas litmus biru,
dia tidak akan bertukar kepada Mega dekat gas Okey, tetapi bila berpadu dengan air, bertemu dengan air, dia akan menghasilkan, dia akan mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, apa sekali lagi, apakah yang dimaksudkan dengan asid kuat? Asid kuat ialah asid yang mengion lengkap. Okey, kena ada perkataan tu mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Itulah yang dimaksudkan dengan asid kuat. Okey, asid hidroklorik HCl ialah asid kuat kerana semua molekul hidrogen klorida larut di dalam air dan telah mengion lengkap kepada ion hidrogen dan ion klorida. Okey? Cuba tengok yang ni persamaan dia. Persamaan dia HCl dalam bentuk aqueous ni, dia mengion bila ditampur dengan air, dia jadi aqueous lah. Asalnya molekul, okey, gas. Okey, HCl bila dia mengion dia jadi aqueous. Bila dia jadi aqueous, dia akan menghasilkan ion hidrogen dan juga ion klorida. Kenapa jadi macam tu? Okey, so ingat lagi ikatan datif di antara hidrogen, ion dan juga air kan. HCl dia datang daripada hydrogen ion H+ dan juga chlorine ion, klorida ion. Okey, ditambah dengan air H2O. Okey, ikatan datif akan terbentuk di antara H2O dengan hydrogen ion daripada HCl tersebut. Maka akan terbentuknya hydrosonium ion. Inilah dia ion hydrogen tu tadi. Okey, hydrogen ion terbentuk daripada tindak balas dia dengan ikatan datif dia di antara air itu tadi. Okey, dan juga satu lagi ion klorida. Okey, so ini adalah hasil dia. Cuba perhatikan kalau dalam bentuk persamaan dia punya simbol ni macam tu. Nanti kamu akan tengok apa ya, asid lemah, dia simbol dia adalah anak panah berbalik. Okey, anak panah dia berbalik. Okey, so kamu kalau tengok tidak ada wujud lagi sebarang molekul hidrogen klorida. Tak ada dah. Tak ada dah molekul ion hidrogen klorida yang ada dalam larutan tersebut. Semuanya dah tukar jadi ion hidrogen dan juga ion klorida. Okey, sebab apa? Sebab dia mengion lengkap di dalam air. So ingat perkataan dia mengion lengkap. Itu perkataan yang penting dalam pendefinisian asid kuat. Okey, kita tengok. Kalau apakah yang bezanya dengan asid lemah? Okey, untuk asid lemah, asid lemah adalah asid yang mengion separa. Tadi mengion dengan lengkap. Yang ni mengion separa. Separa tu separuh, sebahagian. Okey, mengion separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Jadi beza antara dua tu tadi, asid kuat dia menghasilkan kepekatan ion yang tinggi. Sebab apa? Sebab dia mengion lengkap. Manakala asid lemah, dia mengion separa untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Kalau kepekatan ion hidrogen dia rendah, maka dia punya apa yang juga berubah, apa dia? Apa yang berubah? Kalau kita ambil 1 molar ataupun 0.1 molar hydrochloric acid dan juga 0.1 molar asid etanoik CH3COOH. Okey, yang manakah mempunyai pH yang lebih tinggi? Etanoik tu. Etanoik tu, betul Syafia. Kenapa dia punya pH tinggi? Tadi kata kepekatan rendah. Kepekatan ion hidrogen rendah. Itu pH dia tinggi pula. Kenapa? Kerana pH adalah lebih rendah pH, lebih tinggi kepekatan ion hidrogen. Okey, lebih tinggi pH, lebih rendah kepekatan ion hidrogen. Dia terbalik So pH tu hati-hati. Jangan tersalah pula. Sekejap, mana dia? Okey, kita tengok kat situ. Kita baru nampak dia punya mengion separa.
Sebagai contoh, asid etanoik lah. Asid etanoik merupakan asid lemah kerana molekul asid etanoik CH3COH mengion separa di dalam air. Dia mengion separa, dia membentuk ion hidrogen dan juga ion apa ni? Ion etanoat. Okey, ion etanoat. Okey, dia membentuk ion etanoat dan juga ion hidrogen. Tetapi masih ada lagi yang masih lagi berbentuk molekul. Okey, masih lagi berbentuk molekul. Tidak semua mengion. Okey, dia ada yang masih lagi dalam bentuk molekul, ada yang mengion untuk menghasilkan ion hidrogen dan ion etanoat. Tetapi okey, kamu kena ingat juga dia punya tindak balas adalah tindak balas berbalik. Nampak ni? Yang saya bulatkan tu, yang saya akan bulat tu iaitu ini. Yang ni. Dia punya anak panah tu, kamu nampak anak panah tu. Anak panah tu dia anak panah berbalik. Pergi ke kanan, juga pergi ke kiri. Ini maksudnya apa? Dia punya tindak balas tu tindak balas berbalik. Maksudnya asid etanoik boleh mengion jadi ion hidrogen dan juga ion etanoat. Dia juga boleh jadi balik, bertindak balas balik semula, bergabung balik semula untuk menghasilkan molekul etanoik, asid etanoik. Okey, so darjah penceraian molekul asid etanoik ialah 1.54. Maksudnya macam mana tu? Okey, dalam kalau saya ada 1000, contohlah 1000 ion molekul asid etanoik, hanya 15 molekul saja yang menghasilkan ion hidrogen. Okey, 15 ion hidrogen je yang ada dalam 1000. Kalau dalam 100 ada satu je. Dalam 100 molekul asid etanoik yang letak dalam air, hanya ada satu ion hidrogen saja. Okey, itu contohlah. Tapi ingat 1 mol bukannya 1, bukannya 10, bukannya 100. 6.02 darab 10/23 kan. Itu untuk 1 mol. Okey, ada yang bertanya tu, cikgu tak faham lah tentang apa pH. Kenapa pH tu? Okey, saya contengkan sikit lagi pasal pH. pH, apakah yang dimaksudkan dengan pH? Okey, pH adalah darjah kekuatan pH adalah kepekatan hidrogen. Okey, kepekatan ion hidrogen. Macam mana pH dikira? pH dikira dengan negatif log bagi kepekatan ion hidrogen. Negatif log kepekatan ion hidrogen tersebut. Okey. So ini ingat balik kita punya kelas yang sebelum ni. Okey, pH, kalau pH kita ada pH daripada 0 sampailah 14. 0 ni bermaksud dia lebih berasid. Okey, kalau 14 dia lebih beralkali. Okey, 7 pula adalah neutral. Okey, cuba keluarkan kalkulator kamu. Kita tengok kalau saya ada pH dia 1 dengan pH dia 3, yang mana yang mempunyai kepekatan ion hidrogen yang lebih tinggi? Okey, so kita masukkan dalam rumus. pH dia 1, jadi 1 sama dengan negatif log H plus punya kepekatan, ni kepekatan ion hidrogen. Jadi kepekatan ion hidrogen macam mana nak cari? Hari tu saya dah ajar. H plus macam mana? Sama dengan tekan je shift negatif 1 negatif 1, so dia sama dengan negatif 1, tekan shift log. Okey, tekan on kalkulator kamu, tekan shift, tekan log, kemudian tekan negatif 1, kamu akan dapat 1/10 iaitu 0.1. Okey, kemudian kita tengok pula kalau kita ada 3, pH dia sama dengan 3 sama dengan negatif log H plus. Okey. Jadi sama dengan apa? Okey, kita cari H plus punya kepekatan. H plus punya kepekatan sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Tekan sama juga, tekan shift log, kemudian tekan negatif 3. Kuasa negatif 3 shift log negatif 3. Kamu akan dapat jawapan dia ialah 0.001. Okey, di antara 0.1 dengan 0.001, yang mana yang lebih besar?
Lebih besar ni kan. Okey. Jadi yang faham Jadi yang mempunyai pH lebih tinggi mempunyai kepekatan ion hidrogen yang lebih rendah. Okey, dia terbalik. Itu yang saya sebut tadi terbalik. Siapa yang mempunyai kepekatan ion hidrogen yang tinggi, maka dia punya pH lebih rendah. Siapa yang mempunyai kepekatan ion hidrogen yang rendah, maka pH dia lebih tinggi. Okey, Sir. ya. Oh, so kalau pH dia tinggi, kepekatan ion hidrogen dia rendah. Betul. Okey, boleh. Betul pH dia tinggi, ni pH dia 3, kepekatan ion hidrogen dia 0.001. Yang saya sebut tadi, pH lebih tinggi mempunyai kepekatan ion hidrogen yang lebih rendah. pH yang lebih rendah mempunyai kepekatan ion hidrogen yang lebih tinggi. So kita dah buat dah minggu lepas, betul lah minggu lepas, kita dah belajar macam mana nak kira pH kan. Okey, tengok pula contoh dekat alkali kuat dengan alkali lemah. Alkali kuat. Kita tengok alkali kuat. Apakah yang dimaksudkan dengan alkali kuat? Alkali kuat sama je tadi macam juga asid kuat. Dia mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan apa? Bezanya adalah ion dia yang dihasilkan. Ion dia ialah ion hidroksida. Mesti sebut yang tinggi. Okey? OH minus, ion hidroksida. Jadi apa maksud alkali kuat? Alkali kuat ialah alkali, dia mesti alkali yang mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan alkali kuat. Okey, cuba tengok contoh. Contohnya adalah natrium hidroksida. Okey, kita ada natrium hidroksida di sini. Natrium hidroksida dalam bentuk aqueous dia mengion. Dua benda saja yang dia mengion, dia menghasilkan ion natrium dan juga ion hidroksida. Dia tak ada benda lain. Tapi di dalam air, cikgu, apa yang berlaku? Ada nak tanya tak? Apa yang berlaku kepada H2O? H2O akan kekal dalam bentuk molekul. Dia telah memecahkan kekisi natrium dan hidroksida tersebut. Okey? Dia memecahkan kekisi. Ingat lagi kekisi. Kekisi itu sebab apa? Sebab daya tarikan elektrostatik di antara ion hidroksida dan juga ion natrium tu. So dia putus, dia terus jadi ion natrium dan juga ion hidroksida. Okey? So semua sekali bertindak balas. Tidak ada yang terlepas. Semua sekali terputus. Jadi dia mengion dengan lengkap. Tidak ada wujud lagi natrium hidroksida dalam bentuk molekul. Boleh? Boleh, ada nak tanya? Boleh, sir. Faham. Okey, faham ya? Okey, hanya ada, sebut tadi, hanya ada ion natrium dan juga ion hidroksida saja yang wujud. Okey, molekul air tadi dia wujud dalam molekul saja. Dia kekal dalam bentuk molekul. Dia yang memutuskan. Kalau ganti penceraian lengkap dengan pengionan lengkap, boleh? Ya, boleh. Okey, sama maksud. Okey, pengionan lengkap dengan penceraian lengkap ini sama maksud. Mengion lengkap dengan bercerai lengkap itu maksudnya sama. So kita tengok pula alkali lemah. Alkali lemah yang biasa kita guna, yang kita biasa gunakan ialah amonia. So amonia, ini gas amonia dalam bentuk molekul. Okey, dia boleh larut dalam air untuk menghasilkan amonium ion. Okey, bila dia bentuk amonium ion barulah dia jadi alkali. Tapi dia jadi alkali apa? Alkali lemah. Sebab apa? Mengion separa. Ini perkataan tadi. Sama kan? Mengion separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang lebih rendah. Jadi ingat balik macam mana dengan pH dia pula, macam mana? Kalau pH dia tinggi, bermaksud ion hidrogen dia rendah. Jadi bila ion hidrogen rendah, maksudnya ion hidroksida dia tinggi. Dapat tak? Faham. Faham Okey, sebab ingat ingat POH campur dengan pH, dia mesti sama dengan berapa? pH campur POH sama dengan berapa? 14. Ya, 14. So kena ingat lah. Kena
Kena ingat betul-betul. Okey, jadi dia mengayon separa. Jadi apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah molekul amonia masih lagi wujud dalam air tersebut. Walaupun ada ion hidroksida, dia sama juga, dia adalah tindak balas berbalik. Dia sama dengan asid etanoik tu tadi. Okey, ada molekul amonia yang menjadi amonium ion, ada molekul amonium ion dia menjadi dia amonium ion bila tindak balas balik dengan hidroksida tu dia jadi balik amonia dan juga air. Okey. Jadi tidak semua yang berlaku. Sama je tadi, ini berlakunya ikatan datif juga. Amonia ni NH3, dia akan bertindak balas dengan air H2O. Jadi dia akan ambil, sebab ada lone pair dekat amonia tu, dia akan berikat datif, buat ikatan datif dengan air, hidrogen daripada air tu. Jadi terbentuklah amonium ion NH4+. Okey, dan juga ion hidroksida, iaitu yang jadinya ion hidroksida tu sebab satu hidrogen tu dah dibagi kat amonia tu tadi. Dia orang dah berkongsi dekat situ untuk membentuk hidrogen yang duplet. Okey, jelas kan? Okey, so sama je macam tadi, lebih kurangnya untuk amonia ion, dia punya darjah penceraian amonia ialah 1/3. Bermaksud kalau dalam 100 molekul, kalau ada 100 molekul amonia, hanya satu sahaja yang jadi ion hidrogen, yang bercerai, yang mengion. Okey, so ada sedikit saja bilangan ion hidroksida yang wujud dalam larutan tersebut. Jadi kalau saya ada 0.1 molar natrium hidroksida dengan 0.1 molar amonia, okey, mana yang mempunyai pH yang lebih tinggi? Amonia ke natrium hidroksida? pH yang lebih tinggi. Okey, natrium hidroksida sebab dia mempunyai kepekatan ion hidrogen yang lebih tinggi. So ion hidroksida yang lebih tinggi. So ingat, ini NH3 ni tidak semua jadi ion hidroksida. Jadi kepekatan ion hidroksida dalam 0.1 molar amonia ini, dalam amonia itu tidak semua, bukannya 0.1. Bukan 0.1 molar. Sebab apa tak boleh pakai 0.1 molar? Sebab dia hanya mengion separa. Berapa banyak ionnya? 1/3% daripada 0.1 molar tu. Okey, jelas. Dia kena darab dulu 1.3%. Daripada 0.1 molar tu, hanya 1.3% sahaja yang jadi ion hidroksida. Barulah boleh kira pOH untuk cari pH. Okey, memang nampak 0.1 samalah, 0.1 juga. Tak, tapi sebab apa? Sebab dia punya darjah penceraian tu tadi, adalah separa. Dia tidak semua. Dia hanya 1.3% daripada semuanya. Kena tengok persamaan ke? So kamu kena kenal yang mana satu ion yang mana satu asid kuat, yang mana satu asid lemah, yang mana alkali kuat, yang mana alkali lemah. Kena kenal. Ya, Haris nak tanya? Tak ada, Sir. Tak ada. Saya tengok mic tu on tu nanti. Okey. Okey, tak ada nak tanya. Okey, kalau tak ada nak tanya, kita nak teruskan lagi. Boleh? Boleh faham boleh, jadi boleh. siapa yang lebih kuat dia punya siapa lagi tinggi dia punya pH? Natrium hidroksida. Yang ni pH dia lagi tinggi. Yang ni pH dia lebih rendah. NH3 pH dia lebih rendah. Sebab kepekatan ion hidroksida dia lebih rendah. Walaupun dia ada 1 molar, tapi 1 molar tu hanya 1.3% sahaja yang membentuk ion hidroksida. Okey. So next ialah uji kendiri 6/3. Saya nak kamu cuba jawab yang ni. Nanti saya akan sediakan ruangan jawapan, ruangan tempat untuk kamu hantar jawapan kamu di dalam
GC. Cubalah ni 6.3. Apa yang dimaksudkan? Asid kuat, asid lemah, alkali kuat, alkali lemah. Kemudian nombor 2 tu dan juga soalan nombor 3. Okey. Boleh Okey, kalau boleh kita nak pergi ke satu lagi ataupun kita nak berhenti setakat ni je? Ada lagi sejam? Okey, saya satu lagi lah. Kita masuk 6.4. 6.4 senang juga. Okey, tadi warna hijau, tadi warna biru, yang ni warna hijau pula. Oops. Alamak, apa dia jadi? Okey. Salah tekan. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, kita nak tengok apa dia yang kita nak buat adalah sifat-sifat kimia asid dan alkali. Ada tanya soalan dekat chat. Oh, tak perasan. Apa dia? Apa tu? 0.1 molar itu kepekatan hidroksida ke? Okey. Untuk natrium hidroksida, 0.1 itu adalah kepekatan hidroksida. Sebab apa? Sebab semua ion natrium dia jadi ion hidroksida. Tengok tu, sekejap ya, saya bagi satu warna hitam. Black screen. Black screen ke white screen? Black screen lah. Mana dia? Black screen. Black screen. Okey, untuk natrium hidroksida NaOH, okey, natrium hidroksida dia bercerai lengkap untuk menghasilkan natrium ion dan juga hidroksida ion. Okey, dia bercerai lengkap Okey, bermaksud kalau saya ada 0.1 molar natrium hidroksida, saya ada 0.1 molar natrium ion dan juga 0.1 hidroksida ion. Faham? Tetapi berbeza dengan NH3. Okey, NH3 campur dengan H2O, dia menghasilkan NH4+ campur dengan campur dengan hidroksida ion. Tetapi dia adalah tindak balas dia tindak balas tidak lengkap, dia berbalik. Okey, tindak balas berbalik. Jadi dia punya kepekatan ion hidroksida ini tak boleh ambil terus. Sebabnya hanya 1.3% sahaja. Ini memang dia 0.1 molar. Untuk kalau boleh hasilkan sampai 0.1 molar. Itu paling maksimum lah. Tetapi hanya 1.3 sahaja yang jadi macam ni. Yang bertindak balas. 1.3% sahaja daripada amonia yang ada bercerai dengan lengkap. Daripada 0.1 molar natrium hidroksida tu, NH3 tu, hanya 1/1.3 1/100 sahaja yang bercerai. Yang bercerai macam ni. Dia bukan 0.1. Dia 0.1 darab dengan 1/3%. Okey. So dia kena darab dulu dengan 1/3%. Barulah dapat kepekatan ion hidroksida yang ada. Oh, maksudnya kalau dalam natrium hidroksida, ya kita boleh ambil terus 0.1. Tetapi untuk amonia tadi tak boleh lah. Alright, boleh Menjawab ya Afnan? Oh, maksudnya POH and betul. Okey, untuk POH, POH bagi natrium hidroksida ialah negatif log bagi 0.1. Ini untuk natrium hidroksida. Tetapi untuk amonia kena darab dulu dengan 1.3%. 1.3% ni darab dengan bagi dengan 100 darab dengan 0.1 dulu. Barulah tekan POH dia.
Amonia lain. Ya, faham. Ya betul. Amonia tu lain. Sebab dia tidak mengayon lengkap. Kalau dia mengayon lengkap, yes. Alright, boleh faham ya? Okay, kalau boleh faham, kita nak pergi ke skrin yang seterusnya. Okay, so kita nak pergi kepada yang seterusnya iaitu asid, base dan garam. Okay, sifat-sifat kimia bagi asid dan alkali. Okay, sebelum ni masa kamu sekolah rendah, kamu dah belajar tentang perubahan bagi satu perubahan bagi jirim. Jirim boleh berubah. Ada perubahan fizikal, ada perubahan secara kimia. Okey, ada perubahan fizikal, ada perubahan kimia. Perubahan fizikal ini dipanggil sebagai sifat-sifat fizikal. Okey, manakala perubahan-perubahan kimia ini adalah sifat-sifat kimia. Okey, sebagai contoh ni lah, melting ice. Ice ni boleh mencair. Lepas tu potong kayu. Sebab perubahan fizikal yang kamu nampak, fizikal sahaja, secara fizikal je. Potong roti. Okey, api terhasil daripada pembakaran kayu. Kayu terbakar. Kayu terbakar adalah satu tindak balas kimia. Dia menghasilkan haba, dia menghasilkan gas karbon dioksida daripada karbon sahaja. Itu macam tu. Okay, rotting of banana ke buruknya banana, pisang yang memburuk. Sebab apa? Tindak balas kimia yang berlaku. Firework, ada bunga api terbentuk, adalah hasil daripada tindak balas kimia. Dan apa yang akan berlaku? New product occur. Okay, benda yang baru akan terhasil. Okay, benda baru terhasil daripada tindak balas tersebut. Okay, so hari ni kita nak belajar apa sambungan daripada tadi? Kita akan merumuskan sifat kimia bagi asid. Ada 3 yang penting yang kamu akan nampak. Dan juga eksperimen. Eksperimen ni kita tak boleh jalankan lah. Nanti balik ke sekolah nanti kamu jalankan eksperimen bersama dengan Cikgu Fatin insyaAllah. Okay, antara asid dan base, asid dan logam reaktif dan juga asid dan karbonat logam. Juga kita akan tengok sifat kimia bagi alkali antara asid dengan alkali. Sama je, asid dengan base, asid dengan alkali. Satu alkali dengan asid, satu lagi asid dengan base. Okey, benda yang sama akan terjadi nanti. Okey, alkali dengan ion logam. Okey, ini sebut ion logam, sana sebut logam reaktif. Kemudian yang ketiga ialah alkali dengan garam amonium. Okey, so ingat ini amonium logam, garam amonium, satu lagi karbonat logam, asid dengan karbonat logam. Okey, kita tengok apakah yang akan berlaku. Eksperimen ni kita tak boleh jalankan. Nanti kamu tengok buku teks tu, ada banyak eksperimen. Ya, ada banyak eksperimen. Seronok bab garam ni sebab dia ada banyak eksperimen. Tapi tak seronoknya sekarang sebab eksperimen tu tak boleh nak buat. Okey. Yang boleh buat hanyalah secara maya ni. Nak buat eksperimen dia takkan saya nak buat seorang-seorang. Lepas tu kamu tengok jenuh saya. Okey, jadi kita tengok sifat fizik dengan sifat kimia. Ni saya sebut tadi, sifat fizik adalah secara luaran, secara harfiah saja. Juna. Secara luaran saja melalui pemerhatian. Contohnya takat lebur, takat didih dan juga pH. pH juga tidak menjadikan satu produk baru. Jadi dia adalah sifat fizikal. Kalau sebut nyatakan sifat-sifat fizikal bagi asid, maka kamu boleh sebut masam, pH dia rendah, kurang daripada 7, dia ada yang tidak berwarna. Okey, macam itulah. Secara luaran saja. Okey, manakala sifat kimia pula, bila dia bertindak balas dengan benda lain. Okey, jom kita tengok sifat kimia bagi asid. Okey, sifat asid, sifat kimia dia, apabila bertindak balas dengan base, dia akan menghasilkan garam dan air. Okey, sama je dengan bertindak balas dengan logam reaktif, dia akan hasilkan garam dan gas hidrogen. Dia akan hasilkan garam ni penting. Benda ni garam dulu, lepas garam barulah benda lain. Okey, nanti kita tengok contoh-contoh je melalui persamaan. Lagi senang nak tengok. Okey, so ingat dia logam reaktif dengan asid, dia hasilkan garam dan gas hidrogen. Manakala kalau dia bertindak dengan karbonat, dia akan hasilkan karbon dioksida, garam dan juga air. Okey, ada 3 benda. Okey, karbon dioksida, garam dan juga air.
So karbonat tu apa? Karbonat tu CO3. 2 minus. Okay. Ion karbonat. Apa-apa garam yang apa-apa logam yang ada karbonat belakang dia, yang itu adalah karbonat logam. Contoh magnesium karbonat, natrium karbonat, apa lagi? Lithium karbonat, zinc karbonat. Contoh-contohlah. Okey. So yang itu yang dimaksudkan dengan karbonat logam. Okey? Okey, jom kita tengok. Ini persamaan kimia. Ini persamaan kimianya. Kamu sepatutnya kamu buat eksperimen ni lah. Eksperimen ni kamu akan buat kat sekolah nanti. Kamu ambil kuprum 2 oksida. Warna dia warna hitam. Dia warna hitam kuprum 2 oksida warnanya hitam. Asid nitrik tidak berwarna. Okey, dia campur dengan kuprum 2 oksida tadi yang warna hitam. Ini dalam bentuk pepejan. Dia akan menghasilkan garam nitrat. Ni garam. Garam apa? Garam kuprum nitrat. Agak-agak macam mana jadi kuprum nitrat tu? Okey, cuba tengok. Tengok kuprum datang daripada sini. Ini kuprum Cu. Dia ambil dengan nitrat sini. Satu ion positif, ini ion positif dia, yang ni ion negatif dia. Dia tukar. Jadi ion positif bagi asid nitrik adalah hidrogen. Ion negatif bagi kuprum 2 oksida ialah oksida tu sendiri. Jadi dia akan bentuk air. Macam tu. So macam mana nak ingat? Tengoklah. Tengok apa positif, positif ambil negatif, negatif ambil positif. Alright. Boleh jadi kuprum tu adalah kuprum 2. Jangan kuprum 1 pula, dia ada kuprum 2 dan kuprum 1. Ni warna dia jadi larutan warna biru. Tadi warna hitam. Asid nitrik tidak berwarna. Campur dengan serbuk warna hitam. Dia jadi warna biru. Biru. Warna biru warna biru. Cantik warna dia. Okey. Jadi dia jadi benda lain kan? Dia jadi terhasilnya benda lain. So ingatlah, dia asid campur dengan garam. Base adalah contoh base ni lah kuprum oksida. Ada banyak lagi kan, magnesium oksida, kuprum oksida, macam-macam lah. Contoh base. Okey, kuprum oksida. Jadi kuprum 2 nitrat, itu garam dan juga air. Okey, untuk yang kedua, tindak balas kimia dia, sifat kimia yang kedua, ialah asid campur dengan logam reaktif. Sebutnya adalah logam reaktif. Kenapa logam reaktif? Sebab tidak semua logam boleh bertindak balas dengan asid untuk membentuk garam dan juga gas hidrogen. Hanya logam reaktif sahaja. Siapakah logam-logam reaktif? Logam reaktif sebagai contoh zinc, magnesium, yang itu antara contoh logam-logam yang reaktif. Okey, zinc, magnesium. Okey. Okey, dia lebih reaktif daripada hidrogen sebenarnya. Okey, tak apa. Kita tengok nanti yang tu lebih lanjut kamu belajar dalam redox. Okey, tapi sekarang ni kamu kena tahu yang logam reaktif campur dengan asid sulfurik. Dia asid apa-apa asid dia akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Kita tengok contoh macam mana nak buat tadi. Okey, zinc charge dia positif, dia akan ambil negatif daripada sulfat ni. Sebab dia reaktif, sebab dia lagi kuat, maka dia akan ambil sulfat daripada asid sulfurik. So siapa yang tinggal? Tinggallah hidrogen. Tu yang jadi gas hidrogen tu. Nampak boleh ikut. Boleh. Betul boleh ikut. Okey, kalau boleh ikut kita nak sambung yang terakhir, iaitu sifat kimia bagi asid yang ketiga yang kita akan belajar ialah asid campur dengan karbonat logam. Karbonat logam saya sudah sebut tadi, apa-apa logam dengan karbonat di belakangnya. Okey, contoh kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat. Kalsium tu sejenis logam, kemudian belakangnya adalah karbonat. Okey, kalsium karbonat bila dia bertindak balas dengan asid hidroklorik. Apa-apa asid, dia akan menghasilkan garam, kemudian gas karbon dioksida dan juga air. Okey, so macam mana tu? Kita tengok Okey, kita tengok macam mana nak buat. Yang ni positif ion dia, yang ni negatif ion dia. Okey, positif dengan negatif dia akan jadi Ca dengan Cl. Ca berapa ion dia? Ca2+. So ingat yang ni yang biasa pelajar salah. Dia tulis CaCl je. Tapi ingat sebab kalsium dia 2+,
Okey, kalsium dia punya ion ialah Ca2+. Maka campur dengan Cl- dia jadi CaCl2. Okey. Okey. CaCl2. Yang inilah garamnya. Garam apa? Garam kalsium klorida. Kalsium klorida. Okey. Kemudian dia jadi yang tak bertindak balas ialah karbon dengan oksigen ada 3. Kemudian ada hidrogen dekat satu kat situ. Jadi hidrogen dia akan membentuk air dengan oksigen dan juga dia daripada CO tadi dia akan bentuk karbon dioksida. So ingat macam tu. Jadi bila kamu tengok persamaan kamu akan nampak dengan jelas. Kalau bentuk ayat tu memang payah sikit lah nak nampak. Tapi kalau dalam bentuk persamaan jelas maka lebih mudah nak nampak. Boleh dia tukar-tukar je. Boleh Okey, kita nak tengok yang alkali pula. Boleh Okey, kalau boleh kita tengok alkali pula. Okey, sifat kimia bagi alkali. Alkali dia boleh bertindak balas dengan asid. Alkali tindak balas dengan asid hasilnya adalah sama dengan asid dan juga base iaitu garam dan air. Jadi kita tengok dia punya persamaan. Okey, apabila campuran alkali dengan garam amonium. Apa itu garam amonium? Apa-apa yang ada amonium. Contoh amonium klorida, amonium nitrat, amonium karbonat, apa-apalah. Macam pentitratan. Ya, macam pentitratan. Betul. Oh, ingat pentitratan bagusnya. Okey. Amonium dipanaskan dipanaskan. Bila campuran alkali dan garam amonium dipanaskan, maka gas amonia dan akan dibebaskan. Okey. Yang ketiga ialah alkali campur dengan ion logam. Mana-mana ion logam biasanya dia akan menghasilkan mendakan hidroksida logam yang tak terlarut. Okey, kebanyakan ion logam, tak semua juga. Okey. So kita tengok dia punya persamaan untuk lebih jelas. Okey, tadi sebut alkali campur asid dia akan jadi garam dan air. So alkali, ini alkali, ion positif dia kalium. Okey, ion negatif dia adalah sulfat belah sini. Jadi kalium sulfat. Nampak tu? Kalium sulfat. Ingat kamu kena ingat dia punya charge lah. Nak jadikan dia punya persamaan dia, kena ambil dia punya persamaan lah. Dia punya ion lah, kena ingat lah 2 positif ke, 1 ke, 2 ke. Lepas tu satu lagi yang tidak bertindak balas, hidroksida dan juga hidrogen, jadi dia akan bentuk air. Okey, so kita tengok alkali campur dengan amonium. Betul. K plus dengan SO4 2 minus. Okey. Yang kalau alkali dengan garam amonium dia akan hasilkan apa? Okey, kita tengok sama je macam tadi. K positif, dia akan ambil yang negatif daripada sini. Nampak tu? K dengan Cl. Tindak balas jadi KCl. Sebab kalium positif 1, klorin jadi negatif 1. Jadi dia jadi kalium klorida. Kemudian apa lagi yang tinggal? NH4 dan juga OH. Jadi dia akan bentuk hidroksida air dan juga amonia gas. Okey, nampak So garam amonium, saya dah sebut tadi apa-apa amonium belakang dia ada klorida ke. Sebab amonium charge dia positif kan. So dia mesti yang negatif lah belakang. Amonium klorida, amonium nitrat, amonium sulfat. So apa-apa garam amonium. Okey. Okey, kita tengok pula yang ketiga iaitu alkali campur dengan ion logam. Apa-apa ion logam lah. Okey, dia akan jadi mendakkan. Dia akan memendakkan satu logam yang tidak terlarut. Mendakkan logam, mendakkan hidroksida logam yang tak larut. Okey, contoh natrium hidroksida campur dengan ion magnesium. Dia akan jadi magnesium hidroksida. Yang ini mendakkan, jadi pepejal P dan juga ion natrium terbentuk. So itu sahaja sifat kimia bagi si alkali dan juga asid. 3 alkali, 3 asid yang kamu wajib ingat. Wajib ingat Okey, so ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya ada soalan lah. Uji kendiri 6.4 sama juga antara kat GC nanti.
Okay, hantar dekat GC. Okay. Okay, so kalau tak ada, kita nak berhenti setakat ni. Ada lagi setengah jam, jadi setengah jam yang tinggal ni cuba buat dulu uji kendiri 6.3 dan 6.4 dan terus hantar. Okay, so terima kasih. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Okay, itu saja daripada Cikgu Peja hari ini. Kalau tak ada soalan, kita nak berhenti setakat ini. Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir.